tidak ada jaminan untuk kita hidup masa depan sekiranya keperluan rakyat hari ini kita gadaikan. Mereka mengharapkan bantuan kerajaan, tetapi bantuan kerajaan tidak menyantuni semua pihak kerana kita faham kekangan kerajaan. Sebab itulah akhirnya mereka menuntut untuk mengeluarkan wang mereka sendiri daripada KWSP sebanyak 10,000 one-off. Yang kedua, premis yang kedua. Apa hujah ekonominya? Kita tahu bahawa apabila wang ini berada di tangan rakyat, kita menyedari dalam prinsip ekonomi yang asas, apabila wang ini ada di tangan rakyat, selagi mana mereka membelanjakan, maka aliran tunai akan masuk dalam negara, dalam ekonomi negara, dan dia akan memberikan kesan positif dari segi pertumbuhan. Bila pertumbuhan berlaku, maka terciptalah peluang-peluang pekerjaan. Bila terciptanya peluang-peluang pekerjaan, maka pekerja-pekerja yang dulunya hilang pekerjaan, akhirnya mereka akan dapat mencarum semula. Kita tengok teori asas ekonomi. KDNK adalah petunjuk kepada pertumbuhan. KDNK adalah berkadaran terus dengan jumlah perbelanjaan yang merangkumi perbelanjaan kerajaan, perbelanjaan individu rakyat dan perbelanjaan dari segi syarikat termasuklah ekspor tolak import. Sebab itulah kalau kerajaan berbelanja, dia akan ada kesan pertumbuhan. Rakyat berbelanja. Kalau mengikut Malaysian Institute of Economic Research, MIER, mereka membuat perjangkaan 1% pertumbuhan KDNK akan memberikan ataupun mencipta peluang pekerjaan sebanyak 70,000. Cuba bayangkan kalau duit ini ada di tangan rakyat. Sudah tentu mereka berbelanja. Yang kita takut kalau mereka tak berbelanja. Tetapi Social Wellbeing Research Universiti Malaya telah membuat kajian. Apakah yang digunakan oleh rakyat? Responden-responden mengatakan bahawa Aisina dan Ailestari ketika mereka perolehi untuk kebenaran untuk mengeluarkannya, mereka menggunakannya untuk berbelanja. Yang pertama apa dia? Untuk memenuhi keperluan hidup, membayar hutang, membayar sewa-sewa yang tertunggak, membayar sewa rumah yang tertunggak, komitmen bulanan yang tertunggak, membeli gadget-gadget untuk anak-anak PDPR. Sebab kita tahu bahawa kerajaan mengumumkan 150,000 gadget untuk B40. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, 4.8 juta murid-murid sekolah rendah dan sekolah menengah yang memerlukan gadget ini. Jadi bagaimana? Akhirnya mereka hanya memerlukan untuk mengeluarkan wang mereka, simpanan mereka yang mereka dapat gunakan untuk perbelanjaan hari ini. Dan seperti mana saya katakan, dua premis yang saya kemukakan peringkat awal ini memberikan justifikasi yang jelas bahawa tidak semestinya kita menyelesaikan masalah hari ini untuk kita mengabaikan hari esok. Ingatlah, tidak ada jaminan untuk kita hidup masa depan sekiranya keperluan rakyat hari ini kita gadaikan dan kita pandang secara enteng. Sekian, terima kasih.